saya okey Boleh? Okey. Suara okey? Alright. Ikhwan, nanti kaitkan sikit dengan yang sejarah Islam. So aku cover dekat Enigma sampai dekat British War tu. Oh, betul-betul balik kepada kriptografi lah kali tu. Ya satu lah aku buat kau hari ni malam ni supaya kau cerita sepakat kriptografi punya purpose lah, sebab aku more on the pricing ecosystem. Kita nampak lah blockchain tu gabungan di antara kriptografi dengan peer-to-peer system. Kau sama-sama Greek, sama-sama kriptografi. Tuan-tuan, kita tengah nak live, kita buat video sekejap, video promo. So sekarang kita diam. Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kepada semua yang telah live bersama dengan kita. Saya rasa kita sudah live sekarang ni. Alright. Okey, siapa yang dah bersama dengan kita boleh bagi tahu tuan-tuan daripada mana, dan boleh share juga live kita supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bersama dua orang speaker yang mana kita bawa khusus pada malam ini untuk kita bincangkan satu topik yang mana sangat hangat diperkatakan ketika ini, yang mana harga Bitcoin, kalau tuan-tuan tahu, harga Bitcoin dia mula spike pada Oktober tahun 2020. Actually di Oktober pada tahun 2020, dan kemudian meningkat naik, bermula hujung November dia terus spike naik tinggi, melambung, dan kita cuba nak huraikan kenapa harga dia naik. Dan kenapa orang mula nampak, kenapa orang mula melihat kepada pasaran pelaburan dalam mata wang digital ni, dan kita cuba huraikan. Dan ramai orang sebenarnya yang tak kenal, tak tahu apa tu Bitcoin, dan kebanyakan kaitkan Bitcoin dengan scam. Jadi pada malam ini kita cuba untuk rungkaikan apakah itu Bitcoin, apakah teknologi di sebalik Bitcoin itu, dan mungkin kita akan tengok dari segi pricing dia, adakah harga Bitcoin sekarang terlampau naik mencanak sangat, dia tak turun-turun, dan dia baru turun lebih kurang 2-3 hari lepas, adakah dia akan terus turun ataupun naik, nanti kita akan bincangkan. Jadi bersama kita pada malam ini adalah dua speaker hebat yang kita bawakan pada malam ini. Bersama saya Tuan Effendi Zulkifli, iaitu blockchain architect yang mana juga principal untuk Machine Academy, sebuah diploma blockchain yang pertama di Malaysia, yang akan diadakan di bawah seliaan Universiti Malaysia Pahang. Dan juga seorang lagi kita bawakan Tuan Irfan, crypto forensik, yang mana berpengalaman dalam bidang blockchain juga. Jadi Assalamualaikum kepada Tuan Effendi dan Tuan Irfan. Waalaikumsalam.
Okey, jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita, mungkin serba sedikit Tuan Effendi dan Tuan Irfan boleh kongsikan dengan kita tentang latar belakang sedikit pengalaman dalam bidang blockchain dan juga Bitcoin, supaya penonton-penonton kita dapat faham dan kenal dengan lebih dalam. Silakan. Okey. Saya dulu saya boleh mulakan dulu? Boleh. Okey, terima kasih Mr. Bukhari, Tuan Bukhari atas jemputan kepada kami berdua pada malam yang cukup bermakna ini sepada malam pertama PKP kita pada tahun ini. Jadi saya lebih kepada bermula dengan Big Data Analytics pada tahun 2013-2014. Kemudian saya beralih ke arah bidang blockchain ataupun ketika itu saya mulalah berkenaan dengan Bitcoin pada tahun 2014. Tetapi bermula membuat investment pertama dalam Bitcoin agak lambat, agak lewat pada tahun 2015. Walaupun ketika itu agak lewat, pada tahun 2014 harga lebih kurang dalam 500 USD ketika itulah. 500 USD lebih kurang kali 4, 500 USD lah ketika itu kita dah start membeli Bitcoin, dan harga ketika itu lebih kurang dalam ringgit Malaysia lebih kurang dalam 2,000 lah, yang mana sekarang dah mencecah sampai 30,000 USD. Maknanya kenaikan tu banyak kali ganda lah dari segi aspek nilai. Sedikit tentang diri saya juga, untuk mendalami lagi ilmu blockchain, saya telah ke Germany di Blockchain Frankfurt School, di mana saya mendalami lagi ilmu blockchain dari segi konsep architecture, dan hasil daripada knowledge yang dapat secara formal, informal, dari secara bergaul dengan ekosistem, kita telah berjaya lah mengembangkan beberapa modul bersama dengan Fazil Irfan, salah seorang hari speaker hari ini. Kita membangunkan banyak modul on the cryptocurrency, blockchain architecture, blockchain supply chain, dan ramai sebenarnya yang agak confused antara blockchain kah, Bitcoin kah, apakah itu, apa bezanya dua, adakah sama atau berbeza, yang mana nanti kita akan terangkan lebih detail lah selepas ini. Cumanya hari ini kita akan membincangkan blockchain dari segi application fintech ataupun application kewangan ataupun application investment yang berkaitan dengan Bitcoin. Walau bagaimanapun, kita akan menghurai dari semua perspektif, dari segi historinya, dari segi kegunaannya, yang paling penting dari sudut investment ataupun ataupun pelaburan. Walau bagaimanapun, kami meletakkan disclaimer di sini, kami bukanlah penasihat advisor, kami bukanlah penasihat, dan kata-kata kami adalah nasihat kami pada hari ini adalah lebih kepada research, lebih kepada akademik punya purpose dan perbincangan dia, dan kita tidak meletak tanggungjawab di atas apa-apa tanggungjawab lah kalau adalah, sebab Bitcoin ni adalah satu investment yang bersifat volatile yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Itu saja sedikit tentang saya lah. Jadi itu background saya. Okey, terima kasih Tuan Effendi. Berlatar belakangkan blockchain architect, belajar di Jerman. Saya rasa satu bidang yang dia telah belajar dan sampai ke Jerman untuk belajar bahagian blockchain. Bersama kita juga seorang lagi, Tuan Irfan, cryptocurrency expert. Mungkin Tuan Irfan boleh cerita sedikit tentang latar belakang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Irfan. Saya berkecimpung dalam bidang blockchain ni agak lewat sebenarnya, dalam tahun 2015, di mana waktu tu Bitcoin dah agak popular di kalangan orang yang menyimpan lah. Tapi saya dalam bidang peer-to-peer system, peer-to-peer storage seperti BitTorrent, Bitcomet. Sekarang ni ramai yang pakai uTorrent. Benda tu storage-nya yang dipisahkan daripada server. Benda itu dah lama. Saya daripada itu, saya macam terlibat dengan sistem peer-to-peer storage ni daripada tahun 2005. Waktu tu baru orang start nak simpan data-data, yang mana saya boleh dapatkan banyak software percuma, banyak buku-buku e-book yang bernilai kalau nak beli di Korea agak mahal. Saya dapatkan harga percuma. Jadi daripada situ saya nampak nilai peer-to-peer storage ni menguntungkan semua pengguna internet. Jadi saya dah lama lah dari peer-to-peer system, dan peer-to-peer system ni asas kepada blockchain. Nanti saya kaitkan bagaimana. Dan saya juga bidang saya belajarnya kriptografi. Kriptografi ni kalau dalam bahasa computing lah, bahasa komputer dia sebut penyulitan. Macam mana yang data yang mudah 001 ni dia disulitkan supaya macam pihak yang tidak ada authority untuk tidak boleh masuk kepada sistem kita.
Jadi saya kriptografi ni ada dua lah, bahagian computing satu dan bahagian cabang matematik. Saya study dua-dua ni dan saya terlibat dalam research dekat Korea tentang quantum computing. Saya libatkan kriptografi ni untuk post quantum computing. Maksudnya lepas ni akan ada ancaman daripada quantum computer yang boleh memecahkan sistem-sistem encrypt kita. Jadi kita belajar macam nak prevent tu. Jadi itu yang dinamakan post quantum post quantum encryption. Post quantum cryptography maksudnya sistem penyulitan untuk masa depan, untuk quantum computer. Yang sekarang ni classical computer. Yang nanti ni orang panggil quantum computer. Menarik. Menarik ya. Satu ilmu baru yang mungkin kita kena selongkar, kita nak dalami. Tapi tak apa, sebab untuk dalam jangka masa yang saya boleh nampak dalam 2 atau 3 bulan sebelum ini, kebelakangan ini, yang mana ramai orang mula nampak apakah potensi Bitcoin. Kerana Bitcoin dia telah memecahkan rekod tertinggi pada tahun 2017 tu, hampir 19k USD tu dia dah pecah dan terus naik dan sampai 37k USD. Jadi orang nampak Bitcoin salah satu sumber investment, salah satu aset kelas untuk dilaburkan. Tapi apakah itu Bitcoin? Apakah itu Bitcoin? Sejarah dia bagaimana? Ini yang kita cuba nak huraikan pada malam ini. Okey, mungkin kita nak start dengan siapa dulu? Effendi dulu ke macam mana? Saya boleh dulu lah. Saya mungkin Sejarah Bitcoin. boleh. Okay, saya mungkin boleh sedikit share sedikit. Mungkin Ifan juga akan tambahkan sedikit lah beberapa poin penting berkaitan. Walaupun secara umumnya Bitcoin ini sebenarnya adalah satu digital asset yang digunakan sebagai satu medium untuk pertukaran yang menggunakan kriptografik dalam konteks membuat untuk mengawal creation management untuk kawalan kepada kriptografik lah, yang mana dia telah diinvent oleh seorang orang yang namanya agak misteri, iaitu Satoshi Nakamoto, yang mana dia cuba membuat satu pembaharuan dalam ekosistem financial hasil daripada sebenarnya kajian, bukan yang first. Kajian asal on the cryptography ni daripada David Keom. So dia ni ada bapak kemodenan dari segi aspek digital punya cash teknologi. Kemudian selepas itu kalau kita perasan lah, sebenarnya distributed digital punya ekosistem ni sebenarnya adalah hasil daripada satu penulisan nama dia Wei Dai pada tahun 90-an lagi dengan B-Money. Dari situlah Satoshi Nakamoto mendapat inspirasi untuk menulis satu paper yang bertajuk A Peer-to-Peer Electronic Cash System, yang mana dia telah postkan kriptografi punya mailing list dekat orang-orang tertentu pada tahun 2018, dan akhirnya pada tahun 2011 telah keluarlah satu network yang pertama, iaitu Genesis block yang pertama of Bitcoin, yang mana ketika itu ada satu reward yang bernilai Bitcoin dalam 50 Bitcoin lah. Nilai ketika itu boleh dikatakan macam tak bernilai lah, boleh, tapi mereka ni membuat pertukaran antara gamer sebenarnya. Tetapi kalau sejarah yang lebih belakang lagi nanti Ifan akan sentuh lah. Jadi setelah di situ sebenarnya, kalau kita perasan, Bitcoin dihasilkan kerana ketika itu adalah berlakunya masalah recession, masalah depreciation of money actually. Ketika itu berlakunya pada tahun 2008 macam tu, Lehman Group, kejatuhan ekonomi banking yang teruk, dan ini adalah satu housing bubble. Yes, housing bubble, dan menyebabkan mengeluarkanlah dan Satoshi Nakamoto mengeluarkan satu solution lah untuk isu ini. Dan kita boleh lihat pada sejarah dia tu, ketika asalnya harga memang tak ada nilai, kemudian pada tahun 2011 harga lebih kurang 1 USD dolar, 1 USD, 2013 lebih kurang 350 USD sehingga 1000 USD, pada tahun 2015 340 ke 500 USD, lebih kurang dalam RM1,000, dan sehinggalah 2017 1290 USD lah, yang mana memang harga ni volatile, ada jatuh dan naik. Tetapi yang menariknya kejatuhan itu tidak sampai kosong pun. Kejatuhannya itu kalau bagi orang macam kami pun dikatakan late kamu juga, tapi still lagi lah buat untung, sebab kita involve dalam tahun 2015 macam tu, harga lebih kurang dalam 500, 300 ke 500 USD.
Dan sekarang kita hanya bermain dengan keuntungan lah. Kalau berlaku jatuh bangun pun kita tidak rugi. Tetapi isu dia adalah kepada mereka yang baru terlibat, mereka yang FOMO, fear of ketinggalan dan sebagainya. Fear of missing out. Ya, missing out dan melabur atas tanpa knowledge, mengikut dan paling teruk terlibat dengan scammer lah, yang mana scammer tidak memberikan Bitcoin yang sebenar. Mungkin dia berikan kripto yang ditokenkan menggunakan Ethereum, kemudian ataupun menggunakan konsep MLM, yang mana mereka sendiri pembeli tidak memegang Bitcoin mereka, tapi mereka bergantung kepada orang lain untuk melaburkan duit mereka kepada so-called Bitcoin lah. Ada yang kata buat cloud mining dan sebagainya lah. Itu antara cabaran dalam Bitcoin. Jadi saya cuma nak comparekan kepada perspektif pelaburan lain. Bagi saya, ini adalah hak kepada manusia, kepada kita, supaya kita melabur kepada banyak portfolio. Betul tak? Kita ada ASB ke, kita ada saham biasa, kita ada simpanan biasa, tetapi juga ini adalah option kepada mereka untuk melihat perspektif baru dalam dunia investment. Yang mana bagi saya, kita jangan melabur pada satu tempat sahaja, dan melabur dengan bijak, melabur dengan knowledge, dan yang pastinya dalam apa saja pelaburan, dalam Islam pun mestilah ada untung dan rugi. Sama juga dalam blockchain, sama juga dalam blockchain Bitcoin, sama juga dalam saham. Saham contohnya, saya tak sebut nama lah. Ada saham dalam dekat Bursa Malaysia, mula-mula dia jual RM5, lepas tu jatuh RM1. Boleh tak kalau saya kata itu adalah contoh scam juga? Betul tak? Kejatuhan RM5 sampai 50% pun ada. Jadi biasalah volatile, bukan sekadar dalam cryptocurrency, tetapi juga dalam saham-saham biasa di bursa saham seluruh dunia. So kita nak meletakkan scam ke, meletakkan benda volatile ke, negatif ke, itu di atas kefahaman, di atas knowledge, dan juga kepandaian kita untuk menilai perspektif trading lah. Dan saya rasa saya start dulu dengan sedikit lah sejarah on harga dan jatuh bangun lah. Saya sendiri mendapat inspirasi untuk terlibat dalam Bitcoin secara Bitcoin dan cryptocurrency setelah saya bertemu dengan Vitalik Buterin. So Vitalik Buterin antara orang yang mempromosikan juga Bitcoin. Dia buat magazine on Bitcoin, tetapi kemudian dia mencipta sebuah solution dipanggil Sangkut. Hello, Assalamualaikum. Sangkut Fendi. Tak apa, saya selalu sambung lah. Boleh? Irfan sambung sikit. Okey, saya berminat balik pada sejarah sebenarnya. Sejarah bagaimana Bitcoin ni diwujudkan. Kalau kita kata, okey Fendi. Saya rasa itu dulu. Okey, sambung okey. Okey. Saya rasa itu dululah. Mungkin Irfan nak tambah ke ataupun saya rasa pada Bukhari balik. Okey. Sebab tadi balik pada sejarah macam nak tahu bagaimana Bitcoin ni diwujudkan. Saya bagi tahu sejarah teknologi dia. Teknologi blockchain Bitcoin ni diasaskan kepada dua teknologi utama. Ada sebenarnya 3 teknologi, tapi saya gabungkan tu jadi 2 teknologi. Teknologi yang pertama adalah peer-to-peer computing system. Okay, peer-to-peer. Kita akan cek apa itu. Satu lagi kriptografi. Peer-to-peer ni yang saya cakap tu lah, waktu tahun 2000, tahun 2002, 2003, waktu tu internet tengah meletup. Ramai-ramai orang nak share file, nak share lagu kan. Tapi masalah kalau kita bergantung pada satu server yang akan menyediakan lagu ataupun menyediakan video ataupun perisian kepada kita, benda itu boleh dihack, mudah diserbu oleh FBI macam-macam, jadi tak selamat. Bila dia keluar peer-to-peer system macam Bitcomet, BitTorrent, benda ni menyelamatkan data-data tu. Data-data tu dipegang oleh semua orang. Kalau kata FBI serbu satu tempat je, komputer-komputer lain masih menyimpan data itu. Jadi dia decentralized storage. Ramai-ramai orang pegang storage tu. Jadi siapa yang masih ada, mana sistem tu masih wujud. Siapa-siapa yang nak copy balik, orang boleh copy balik sistem, boleh copy balik file tu. Itu agak popular. Sampai sekarang pun masih orang pakai guna uTorrent sebagai platformnya. Jadi benda tu membantulah untuk teman-teman saya student waktu tu, saya tak ada duit nak beli Microsoft Office. Jadi saya itulah saya gunakan sistem yang ada ni untuk dia sama macam dulu orang share movie dekat BitTorrent, betul? Sama. Cuma itu movie daripada peer-to-peer storage ni ada banyak lagi dia simpan. E-book, PDF kan, yang mana yang orang yang rajin ambil buku-buku yang mahal-mahal ni, dia scan satu-satu jadikan PDF kan. Jadi bila jadi PDF, jadi saya tak payah beli buku tu, tak payah pergi kena kan, terus ambil buku tu, jadi share lah PDF tu. Jadi nak kata untung untuk siapa yang macam collector macam saya kan, collector file, collector movie, collector perisian, jadi untung lah untuk siapa yang, dan benda tu FBI ke apa pun tak boleh nak serang sebab data tu
data tu disimpan oleh banyak komputer. Saya salah satu komputer. Ada komputer di Amerika, ada komputer di Brazil. Jadi benda tu dah decentralized. Jadi memang data-data tu selamat sampai bila-bila pun. Selagi ada komputer yang host file. Jadi itu satu peer-to-peer system. Kita nampak bila ada peer-to-peer system, tak ada government entity yang boleh kacau. Macam mana kacau pun benda tu tetap hidup. Sebab dia bertebaran seluruh dunia. Dan tak ada satu lagi one world government. Bila tak ada one world government, maksudnya kita di negara-negara lain masih ada perbezaan polisi. Gitu. Keduanya, teknologi kriptografi. Kriptografi ni berbalik pada ribuan tahun yang dulu. Start daripada heliografis Mesir. Kan Mesir pun dah ada dia punya tulisan tu, ada maklumat sulit ketenteraan. Jadi untuk orang yang baca memang takkan faham. Itu maju lagi ke Greek, tamadun Hammurabi tu. Itu ada lagi yang kalau kita tengok pada zaman klasikal Arab. Waktu tu zaman pentadbiran Abbasiyah di Iraq, di Baghdad. Seorang orang panggil dia ni sebagai prodigi, orang panggil Polymath. Polymath ni makna dia tahu semua benda. Dia hafal Quran dulu, kecil-kecil dia hafal Quran, dah besar-besar dia kehebatan dia dari segi pemikiran tu melampaui compartmentalization of knowledge. Jadi dia boleh bahagian matematik, sains, medik, dia boleh tabung semua tu. Sebab kecil-kecil hafalan dia cukup kuat. Dia hafal Quran dulu. Lepas hafal Quran baru dia belajar ilmu-ilmu sains ni. Nama dia Al-Kindi. Al-Kindi ni dah menerbitkan satu buku pada zaman itu. Pada zaman itu diterbit satu buku yang bermaksud bagaimana untuk kita untuk membuka dan menyelindung maklumat. Jadi itulah maklumat utusan, gitulah dia punya buku dia. Buku dia ni boleh kata ahead of a time. Maksud dia melangkaui masa depan selama 1000 tahun. Waktu dia terbitkan buku tu dalam tahun 800 itu kan, 800-900 itulah. Saya dengar info ni meremang bulu rumah saya. Terus. Terus pada tahun 800 itulah dia buat buku ni masih diguna pada Perang Dunia Pertama. Masih orang mengambil rujukan dia sebagai encryption untuk data-data maklumat utusan ketenteraan waktu Perang Dunia Pertama. Masih pakai dia punya teori. Teori encryption dia masih pakai. Jadi nak tengok berapa lama tu expand dia tu 1000 tahun. Orang masih mengambil buku dia sebagai rujukan. Dan kalau kita tengok buku kat Europe banyak ambil daripada Al-Kindi. Usaha Al-Kindi. Dan memang betul. Dan kita banyak pun waktu tu utusan Bani Seljuk. Bani Seljuk ni orang yang menguasai tentera Abbasiyah sebelah Iran dan juga nak menghala ke Turki. Mereka ni selalu berperang dengan Fatimid. Fatimid ni waktu tu berkuasa di Mesir. Fatimid ni waktu tu dia Syiah. Tapi kita doa-doa lah kan. Macam waktu tu Fatimid di Mesir ni kuat Syiah, tapi Salahuddin bagi Sunni balik. Mana tahu kita doa-doa Iran, mana tahu lepas ni dia orang Sunni balik, macam itulah. Jadi berbalik pada tu mereka Fatimid ni selalu menghalang utusan berkuda Bani Seljuk. Bani Seljuk ni yang cucu-cicit dia akan membuka Khalifah Ottomaniyah nanti. Mereka bila menghalang kuda Bani Seljuk, mereka baca utusan tu, mereka tak boleh faham. Jadi mereka tak boleh nak menjangka apakah hala tuju tentera-tentera Seljuk. Dia orang nak serang kat mana, mereka nak buat raid, serbu untuk merampas harta-harta di mana, nak buat sekatan blockage, sekatan ekonomi dekat mana, mereka tak tahu. Sebab utusan yang dia tahan tu mereka baca jadi merapu. Memanglah huruf dia tu wow, alif, ya, tapi bila sambung mereka tak boleh nak decrypt, mereka tak boleh nak faham penyulitan tu. Agak advance lah zaman tu sebab buku tu diguna sehingga 1000 tahun. Jadi advantage untuk kerajaan Abbasiyah waktu tu. Buku tu bertajuk Ar-Risalah fil Istikhraj al-Kutub. Istikhraj tu. Yang tu. Buku tu. Maksudnya on decrypting encrypted correspondence. Itu antara buku awal lah, berkaitan dengan encryption, berkaitan dengan ciphers, cryptographic messages. Power lah sejarah Islam. Walaupun saya dah dalam sampai 2-3 ke zaman tahun, 2-3 tahun dalam bidang blockchain ni, saya first time dengar yang very detail sampai zaman Al-Kindi ni. Dia sampai ke zaman British, perang dengan Germany. Ketika itu nama dia Alan Turing, Enigma lah, dia decrypt Jerman dulu. Jerman. Yes. Jerman. Jerman dia tengok tak boleh jadi sebab apa? Al-Kindi ni dah ketinggalan zaman. Jadi kita sekarang ni kita bila buat
encryption menggunakan tenaga manusia, mesti manusia akan buka balik sebab teori kemampuan kemanusiaan dalam penyulitan encryption ni dah sampai tahap sangat tinggi dah. Jadi kalau kita nak sulitkan lagi mesin-mesin kenderaan kita tak boleh nak guna keupayaan manusia. Kita kena guna mesin. Sebab mesin yang boleh tukar-tukar dia ada rotary system, maksud dia encryption dia sentiasa akan bertukar. Ada algoritma dia waktu tu. Jadi benda ni amatlah rumit untuk British, untuk Amerika dan juga Soviet untuk merungkai apakah mesin-mesin kenderaan tentera Nazi. Jadi waktu tu sini tolong sambung tentang Alan Turing. Jadi Alan Turing jadi perisik lah sebenarnya. So dia decrypt supaya dia dapat menyelamatkan pengeboman daripada pihak Nazi Jerman kepada tentera British. Jadi dia telah menyelamatkan berjutaan lah, dan cerita ni dimoviekan sebenarnya di Hollywood lah. Nama tajuk dia filem dia Enigma. So dia semua mesin. Okay. Yes. Mesin Turing, mesin tu lah digunakan untuk encrypt lah maklumat-maklumat rahsia daripada pihak Nazi lah. Jadi ini antara bapak kemudian lah untuk decryption lah. So ini sejarah on decryption sampailah ke Bitcoin sebenarnya. Sampailah ke David Chaum tahun 1990, sampailah ke Wedai. Wedai ni nama rahsia juga, tak tahu siapa. Mungkin Chinese. So paper tentang cashless society, sampailah ke Satoshi Nakamoto. Dan kita sudah adalah Vitalik Buterin, sampailah kita fokus on the fintech. Itu sejarah lah, agak panjang supaya benda ni jarang orang sebut. Sebab akhirnya sejarahnya ke arah orang Islam juga sebenarnya yang menggerakkan algoritma utama. Jadi mungkin tambah sikit lagi. Okay, boleh Irfan. Jadi bila Alan Turing keluar tu, jadi sistem encryption tu memang hanya bila encryption dibuat oleh komputer, hanya komputer yang boleh lawan balik sebab kelajuan dia match kan. Jadi selepas tu orang tak buat satu komputer khas untuk encryption je, orang buat satu komputer. Dalam di bahagian tu mereka jadikan perisian. Waktu tu popular waktu awal buka komputer tahun 98 tu WinRAR, WinZip, itu encryption lah tu untuk menyelamatkan file. Irfan, cuma mungkin terang sikit konsep mining tu lah. Sebab kita jangan lama sangat kat sejarah kan. Kita yang sekarang ni, apa konsep mining, itu lebih penting lah. Jadi sistem tu di-upgrade. Jadi Satoshi nampak sistem penyulitan kriptografi ni boleh diambil dan digabungkan sistem simpanan storage bertebaran ni, digabungkan satu sistem menjadikan blockchain. Digabung dua-dua sistem ni. Di mana dia gunakan sistem peer-to-peer tu untuk compute duit, compute ledger, kan, mendapatkan persetujuan untuk setiap peer-to-peer tu, setiap peer tu akan bersetuju dan dia gabungkan dengan keselamatan encryption. Dan benda ni yang boleh kata impregnable. Tak ada komputer lagi yang super komputer macam hebat macam mana pun tak boleh nak pecah lagi sistem blockchain yang ada sekarang. Itulah. Dan walaupun itu dipanggil blockchain 1.0, sekarang blockchain dikembangkan lagi lah dengan blockchain 2.0 yang mana ada smart contract, yang mana kita digunakan bukan semata-mata untuk fintech tapi digunakan untuk cyber security, digunakan untuk supply chain yang kami sedang bangunkan, untuk halal blockchain dan sebagainya. Itu antara benda yang kita sedang kembangkan lah daripada Bitcoin. Tapi hari ini kita fokus pada Bitcoin dahulu lah. Boleh. Kita boleh bincang lagi dengan lebih lanjut. Dan kalau boleh, yang mendengar ni, silalah belajar diploma in blockchain di UFP. Maaf tuan, promote sikit. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Kita tahu tentang sejarah dan kenapa mungkin sebab ramai orang yang suka tentang Bitcoin sekarang ni sebab dia hype. Ada juga Elon Musk Twitter cerita pasal Bitcoin dan harga tengah spike. Okay, mungkin boleh cerita serba sedikit apa yang tuan-tuan faham kenapa harga Bitcoin spike berdasarkan sedikit analisis atau macam mana, dan apakah future selepas, adakah dia sekadar aset pelaburan ataupun macam mana dengan usage penggunaan aplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, silakan. Fendi tolong cerita tentang market dia, market dengan demand dia. Saya akan cerita tentang dia punya sistem deflation. Alright. Okey, Fendi cerita dulu. Saya cantik kita begitu Saya akan fokus pada ekosistem. Jadi the first Bitcoin masuk dalam market pada tahun 2009. Dan ketika itu boleh dikatakan tak ada value sangat, tak ada value pun. Tetapi protokol itu menjadi kompleks disebabkan adanya involvement dan maturity dan mengembang ke arah global ecosystem yang meliputi merchant, meliputi payment processes, melibatkan banking, melibatkan e-wallet solution, melibatkan trading platform dan juga currency exchange lah, yang mana saya boleh meletakkan lebih kurang ada 6 Bitcoin ecosystem. Pertama, ia melibatkan tadi yang Ifan sebut tentang mining, nanti Ifan akan cerita lebih detail. Kedua,
melibatkan research and support, yang mana banyaknya foundation yang melibatkan blockchain Bitcoin, venture capital involved, security part, melibatkan payment, melibatkan escrow service. Escrow service ni melibatkan konsep macam mana smart contract untuk melihat pertukaran antara value lah antara orang yang memiliki Bitcoin. Kemudian melibatkan retail, adanya banyak merchant. Sekarang dah beribu merchant yang menerima. Malahan ada airport blockchain, airport Bitcoin. Malahan ada sebuah bandar di Zug, saya telah ke New Zealand. Di bandar itu mayor dia menerima Bitcoin untuk pembayaran tax, beli barang di seluruh bandar di Zug. Dan kita juga telah menubuhkan Crypto Valley Malaysia yang berpusat di Cyberjaya, yang mana kita mengumpulkan mereka-mereka yang pakar dalam kriptografi, company yang involved dalam blockchain untuk bersama bergabung tenaga mempromosikan, membuat awareness dan buat research. Dan kemudian banyaknya stores yang terima Bitcoin sekarang dah banyaklah pembayaran dekat Amazon dan sebagainya. Kemudian melibatkan buying and selling, storing, banyaknya exchange. Kalau kat Malaysia ada 3 exchange yang terkenal lah, iaitu Luno, Tokenize dan juga satu lagi saya tak ingat nama dia, tapi Synergy. Kemudian financial services, yang mana kita punya Menteri Kewangan sekarang ni, Tengku Zafrul, ketika menjadi Group CEO CIMB, beliau telah membuat MOU dengan the largest top 3 blockchain crypto, iaitu Ripple. Mereka buat MOU, boleh klik CIMB dan juga Ripple. Mereka buat MOU pada tahun 2 tahun lepas. Ketika itu Tengku Zafrul adalah Group CEO CIMB. Dia melibatkan lenders, insurance, hedge fund, product derivatives and investment lah. Jadi saya melihat dari segi perspektif. Menjawablah tadi soalan tu bahawa pengembangan ini kerana melibatkan kepenggunaan kepelbagaian ekosistem yang melihat ini adalah satu part of peluang-peluang investment dan juga pertukaran antara kewangan dan sebagainya lah. Dan yang paling penting dari segi konsep duit, the theory of money, Bitcoin ni menawarkan teori ataupun konsep kewangan yang bersifat limited supply. Manakala duit sistem konvensional melibatkan duit yang perlu dipanggil backed by government, betul tak? Contohnya kalau kita gunakan USD, okey, duit backed by government kena ada backup kepada government yang kuat. Kalau duit USD, power lah duit tu, mahal. Cuba kalau duit Tanzania, duit Venezuela yang jatuh, akhirnya jatuh duit tu, tak ada nilai. Betul tak? Jadi berbanding dengan Bitcoin dengan nilai 24 juta, makanya kita tahu berapa yang akan dikeluarkan, supply tu kita tahu, demand tu kita tahu, dan dia bahkan telah diwar-warkan sebagai the new gold, digital gold. Adalah satu emas digital yang paling bernilai setaraf emas kerana nilainya semakin menaik walaupun ada volatility. Itulah saya bercerita sikit tentang aspek dia macam gold juga, macam emas, ada demand and supply yang mana tidak ditentukan oleh siapa, pasaran yang menentukan antara demand and supply. Okay. Jadi saya serahkan pada Irfan lah on the perspective on the halving sikit lah. Silakan. On the technicality ya. Okay. Satoshi dalam kertas white paper dah, kalau kita baca, dia beritahu masalah inflation dan juga kebergantungan semua negara terhadap US punya Federal Reserve. Jadi sistem kewangan dunia sekarang ni semuanya ikat kepada Federal Reserve, dan Federal Reserve pula duit US sekarang ni dah tak terikat dengan emas. Jadi duit ni hanya terapung berdasarkan berapa banyak US print duit. Jadi untuk dia kata inflation yang akan macam berkumpul ni akan jadi bubble, akan jadi pecah. Bila jadi pecah, kalau kita tak ada sistem kewangan yang backup, jadi akan jadi banyak dalam white paper dia lah, banyak macam kemudaratan kepada manusia sejagat. Jadi barulah dia propose Bitcoin ni, di mana dia jaga dia punya inflation. Bukannya inflation, dia panggil deflation. Di mana dia beritahu siap-siap, Bitcoin ni hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Tak akan ada yang selebih tu. Sebab dia akan di-mining sehingga 140 tahun kan? Dan dikeluar sedikit-sedikit. Dan setiap 4 tahun dia ada halving. Maksud dia awal-awal Bitcoin dulu dikeluarkan, dia dapat 50 Bitcoin setiap 10 minit, setiap tahun 2009 waktu dilancarkan, setiap 10 minit akan ada komputer atau komputer mining tu yang akan dapat reward sebanyak 50 Bitcoin setiap 10 minit, dibagi secara rawak. Kan? Waktu tu siapa yang mining Bitcoin guna laptop saja pada tahun 2009 boleh dapat 50 Bitcoin. Dan Bitcoin memang tak ada nilai waktu tu. Kita tukar 10,000 Bitcoin baru dapat dua pizza. Jadi waktu tu Bitcoin tak ada nilai. Orang seronok mining Bitcoin dapat 50 kan. Sekali dapat setiap 10 minit dapat 50. Orang seronok waktu tu.
Tetapi bila jadinya kes bila Lehman Brothers je, dia orang nampak US ni sistem, cara dia nak selamatkan ekonomi dia akan print banyak lagi duit. Dia guna quantitative easing. Kalau Malaysia buat itu memang run up kita punya currency. Tapi US buat tak apa. Sebab dia world reserve currency. Dia boleh buat ikut suka. Jadi bila ada masalah ekonomi, tapi ada menteri nak buat helicopter money. jadi dia nampak je itulah. Jadi Satoshi dia dalam proposal tu dia kata dia kena buat deflation system, makna duit tu akan bertambah tetapi makin lama makin sikit. Supaya dia nak ikut algoritma pengeluaran emas lah. Makin lama makin sedikit dapat. Jadi awal-awalnya dulu setiap 10 minit dapat 50. Lepas tu selepas 4 tahun tu, tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012 itu, waktu tu dah setiap 10 minit dapat 25 Bitcoin. Itu cara mining dia. Orang mining dapat 25 reward, 25 Bitcoin. Lepas tu 12.5. Sekarang ni 12.5. 12.5 Sekarang ni 2016 50, 25, 12.5. Sekarang dah 6. Sekarang dah halving kali ketiga, iaitu bulan Mei tahun lepas, bulan Mei tahun 2020 dah masuk lagi halving yang baru. Makna setiap 10 minit Bitcoin reward mining dia tu, setiap 10 minit satu komputer lah, sekarang ni semua dah pasang pool. Setiap satu pool tu akan dapat sebanyak 6.25 Bitcoin saja setiap 10 minit. Itu sistem dia. Duit Bitcoin tu yang dikeluarkan, yang digali yang baru, dikeluarkan daripada algoritma tu, makin lama makin sedikit. Lepas ni lagi 4 tahun pula, dia akan keluar 3.125. Lepas tu dia akan keluar 1.5 berapa tu. Lepas tu dia makin lama makin sedikit. Dan apabila dia buat begitu, sistem halving ni, dia menjangkakan kalau kita anggap permintaan, demandnya sama saja. Tetapi pengeluaran Bitcoin baru dikurangkan sebanyak separuh. Apa kata dia memang akan naik harga? Harga akan naik double. Dan kita tengok memang naik double. Pada Mei 2020, waktu tu ekonomi semua teruk, jadi dia lambat nak naik. Sama macam halving tahun 2016. Bila selepas halving, dia ambil masa yang lama, dekat 6 bulan baru dia naik sampai $20,000. Kan? Okay, lepas tu dia turun balik. Okay, bila dia turun takat 10,000, dia stabil dekat 10,000. Dia pernah turun sampai 3,000 sekejap, pam, sebab dia punya support punya banyak. Bila support banyak, dia automatic naik ke 5,000, 7,000, 10,000 balik. Kan? Dia stabil dekat 8,000, 9,000 macam tu lah. 8,000, 10,000 dia stabil dekat situ. Dan saya nampak punya support amatlah hebat, support. Jadi bila dia turun memang ada orang yang beli. Bila turun ada yang beli sampai harga dia dekat 10,000. Dan selepas jadinya efek halving tu sekali lagi bulan Mei tahun lepas, sekarang kita nampak kesan dia. Kesan dia bukan setakat naik 2 kali ganda. Dia naik berpuluh-puluh kali ganda. Dia naik berapa? Bukan berpuluh lah, dia kali daripada 10,000 katakanlah harga medium dia. Harga macam average harga selama setahun, 2 tahun tu 10,000, dia naik sekarang ni dekat 4 kali ganda. Dan pada pendapat saya dia akan turun balik pada 30,000, akan stabil kat situ sebab dia halving. Bila dia halving, secara matematik dia, secara kasarnya kita boleh anggap harga dia 2 kali ganda, iaitu 20,000. Tapi kalau dia lebih, alhamdulillah lah, 30,000. Saya nampak dia akan stabil dekat 30,000 USD, iaitu RM120,000 lah duit Malaysia, hampir. Baik. Sebab algoritma halving dia tu. Yeah. Okey, Setiap kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada saudara Mohzani Mokhtar, ni kawan saya ni. Dia kata mohon komen panelis mengenai XRP. XRP. Adakah XRP decentralized atau centralized? Dan kenapa SEC cuba untuk menyerang XRP? Siapa yang nak jawab boleh. Saya serah. Okey, macam inilah. Dalam dunia blockchain ni dia ada banyak mazhab ataupun Bitcoin blockchain ni yang mana XRP ni dilihat sebagai mereka yang involved dengan banking ekosistem sebagai back end lah. Jadi dia dikawal oleh satu konsortia. Saya R3 kan, Irfan? R3 kan involved XRP Ripple. Kan? Jadi Koda R3 lah. Jadi mereka ni player-player dalam banking. Sebab itulah kalau kita perasan, kadang-kadang dalam dunia mazhab mereka dalam cryptocurrency menganggap atau blockchain yang awal-awal Bitcoin menganggap XRP ni bukanlah the real blockchain application sebab dia tidak sebenarnya decentralized lah menurut saya pendapat sebab dia menggunakan banking. Itulah kata harga dia pun agak statik. Harga dia agak statik tapi ada kenaikan sedikit lah. Dan dari segi aspek kenaikan cryptocurrency saya serahkan pada Irfan lah untuk memberi sikit penerangan lah. Dia immediate threat untuk banking system sebab dia design untuk ganti banking system. Dia punya produk-produk dalam banking system semua ada kat situ. Betul. Dia punya bridging loan, dia adalah sistem algoritma dia guna tu. Memang dia ditubuhkan untuk lawan bank. Jadi bank nampak immediate threat, dia nampak XRP iaitu Ripple lah.
Jadi kat situ yang banyak lah SEC Security Exchange Commission pun serang situ. Banyak. So dia banyak memang yang kalau Bitcoin mungkin bank tak pakai Bitcoin contohnya kan. So kalau kebanyakan bank termasuk kat Malaysia CIMB, so dia pakai XRP. CIMB, ya. So dia nampak dia lah. MOU, ya. Dia nampak ada ancaman kat situ. So Yes, mungkin yes. SEC cuba nak samai XRP. Okey, faham? Okey. Itu kita punya perspektif lah, kita punya orang kata hipotesis lah berkaitan dengan Betul, apa kita hipotesis. nampak mereka buat MOU. Setakat mana mereka menggunakan XRP sebagai back-end tu kita tak pasti, tapi kita dapat lihat lah melalui konsortium yang dibuat, ditubuhkan, nampak gayanya bank menggunakan back-end sebagai pilot test menggunakan XRP. Jadi mungkin juga XRP dilihat sebagai pesaing hebat lah, paling rapat. Lepas tu mereka stable. Mereka tetap juga antara top 5, top 10 Betul? sekarang. Cuma harga mereka tidak diterima secara menyeluruh di peringkat setengah-setengah player-player utama lah yang diorang trust pada Bitcoin dan sebagainya lah. Dan kita kena ingat untuk siapa yang kita perlu ingat cryptocurrency dah mencecah sampai 1,700, termasuklah scam. Sekarang scammer pun dah pandai. Mereka dah menggunakan blockchain untuk mengeluarkan token-token scam mereka. Sebab itulah kita menubuhkan modul, saya dengan Irfan antara yang terawal di ASEAN ya, membuat satu modul mengenai crypto analysis, crypto forensik untuk memberikan awareness, menasihati beberapa agensi government supaya dapat melihat mereka terlibat dalam cryptocurrency sini, supaya mereka ni mengelakkan scam, memberikan awareness, memberikan red flag report kepada agensi tertentu lah, termasuk mereka yang melibatkan tax dan sebagainya. Irfan ada komen sikit tadi kata nak tambah on the Ripple acceptance. Ripple acceptance, apa saya nak tambah lagi? Untuk orang-orang yang betul-betul hardcore decentralized tu, idea Satoshi, mereka agak bukan pulaukan lah, mereka ada skeptical pandang untuk skeptical sebab masih tak jelas siapa yang hold dia punya node, siapa yang authorize untuk setiap transaction tu, siapa yang validate. Itu tak nampak. Dari segi decentralization ada problem sikit, tapi dari segi efficiency dan juga dia punya convenient tu untuk banking sih memang cantik. Dia punya latency untuk dan dia punya sistem transaction pun tak lambat macam Bitcoin ambil masa 10 minit tau lambat, untuk transact. Untuk dia punya verification tu. XRP boleh buat dengan kadar yang cepat sebab dia punya validation tu tak ramai. Validation dia tak melalui macam berapa ribu computer mining machine tu kan. Sekarang ni Bitcoin ni nak verified dia punya transaction dia kena ada 50% pada semua mining punya pool tu. Jadi lambat. So ada isu of decentralized adalah on the verification, betul? Verification transaction. Kalau transaction tu dikawal oleh orang seorang, dia boleh tipu lah dia punya transaction mana. Transaction ini orang saya. Kalau dia yang control, dia boleh dia jadi macam super admin lah. Dia tak guna ataupun macam ni lah ayat mudahnya moderator Bukhari, dia macam ni lah ayat mudah dia. Satu nodes tu macam komputer lah, komputer Irfan, komputer saya, komputer semua orang ni membuat validation lah. Jadi menyeluruh, betul tak? Menyeluruh banyak sebab dia diberikan kebebasan untuk buat validation lah berbanding dengan XRP kan. Dikawal nodes dia tu. Jadi Bitcoin lebih demokrasi lah, lebih demokrasi betul. Dan lebih terbuka untuk audit proses. Main itu sebenarnya ayat mudah kita kata audit lah. Audit proses lah kepada consensus, kepada validation, kepada transaksi tu. Okey, alright. Ada satu lagi soalan. Apa daripada Nurul Hidayah. Ini kawan sekolah saya juga ni. Apa pandangan tuan mengenai kripto pada tahun 2021 tahun ni? Adakah akan semakin menaik atau mungkinkah akan mengulangi sejarah tahun 2017, 2018 bila ia menjunam secara tiba-tiba? Lepas tu dia tanya adakah dan pandangan tuan tentang XRP kita dah jelaskan tadi. Jadi tuan-tuan boleh mungkin cerita ni bahagian bab analisis kita pun tak tahu, mungkin ada tuan-tuan ada pandangan masing-masing. Okey. Irfan dulu Irfan. Okay. Walaupun balik pada jawapan Cik untuk saya jawab dia begini je. Memang harga dia naik sangat sebab dia overhype. Jadi dia overprice juga. Nak ikutkan waktu tu harga Bitcoin berapa? $500, $600. Dia naik sampai dekat $20,000. Itu dah terlampau hype. Jadi itu kenaikan tu bukan harga dia sebenar. Waktu tu dah overhype. Orang kata naik, akan naik. Orang akan beli. Jadi demand dia bertambah. Tapi bila demand dia bertambah, nilai dia tak sampai tahap tu pun. Jadi harga dia junam jatuh $10,000. Dan dia stabil dekat situ. 7, 8, 9. Itu turun. Ada orang jual 8, 9. Naik macam tu. Terawangan dekat situ. Itu nilai sebenarnya. Selepas halving. Yang seperti yang saya cakap tadi. Dia jatuh selepas dia
terlalu bull naik ke atas, dia akan ada market price correction. Untuk siapa yang trading dia tahulah price correction. Jadi price correction dia bukannya 20,000 USD waktu tu. Permintaan dia dengan penggunaan utilization dia waktu tu, dia tak boleh nak jadi currency. Dia hanya boleh jadi asset sebab transaction ambil masa 10 minit. Dan teknologi yang second layer macam Lightning Network, kalau siapa yang tahu Lightning Network, dia akan buat satu lagi layer di atas di atas Bitcoin tu supaya transaction dia lebih cepat. Itu belum praktikal sampai sekarang. Jadi untuk jadikan dia currency seperti mana Satoshi cakap tu, dia punya vision dia tu nak jadi currency, nak beli kopi guna Bitcoin, nak beli makanan guna Bitcoin, nak travel guna Bitcoin, tak boleh, tak menjadi sebab masalah transaction tu ambil masa yang terlalu lama, dan juga sekali transact tu ambil sampai $4. Transaction fee dia tu $3. Waktu tu itu yang tak boleh jadi tu sebab minum kopi $10, $3 bayar untuk transaction, tak jadilah. Jadi itu yang menyebabkan dia tak boleh jadi currency, dia boleh jadi asset, jadi orang simpan. Jadi bila dah orang sampai tahap tu, aku tak boleh guna untuk beli barang, tak boleh guna untuk semua hanya boleh jadi aset, harga dia turun balik. Harga dia turun balik menjadi correction tu 10,000 lebih kurang. Dan sekarang selepas halving kita nampak harga dia naik. Dan dia saya percaya dia tak akan turun lebih turun teruk daripada 10,000. Kalau turun teruk sampai 10,000 pun dia akan dapat naik balik dalam tak sampai 6 jam. Dia turun sampai 10,000 pun akan ada orang beli balik, akan jadi 30,000. Itu yang saya tengok market dia daripada tahun 2015 sampai sekarang, dia akan ada ikut harga lantai dia. Harga lantai dia saya rasa 25,000 ke atas, 30,000, 25,000 itu harga lantai dia sekarang. Betul. Berbanding dengan tahun 2 tahun yang lepas, kita meletak harga lantai tu sampai 5,000 USD. Kalau kita pada tahun 2000, kita masih trending tau. Orang yang macam kami ni, kita tak katalah terlampau lewat dah, tak terlalu awal, tapi kita melihat pembacaan melalui trending demand and supply. Walau bagaimanapun, untuk melihat penerimaan Bitcoin itu, kita kena tengok setakat mana Bitcoin boleh masuk kepada era mainstream. Jadi kalau laporan Deloitte mengatakan bahawa 3 aspek yang perlu ada supaya Bitcoin ni mempunyai potensi yang tinggi, kalau melibatkan 3 aspek ni, pertama adalah stability. Pertamanya, Bitcoin volatility ni sepatutnya kena moderate lah. Sebab apa? Harga dia memang banyak multiple cycle yang melibatkan, dia ada attention driven on boom and bust. Dia boleh volatile sebab dia berdasarkan demand and supply lah. Kalau ketika itu, contohnya kalau kita kaji, nak dekat-dekat perayaan, orang akan banyak menjual Bitcoin. Sebab apa? Nak mula duit cepat. Jadi agak jatuh. Kalau kita tengok cycle pada tahun 2012 ke 2013, kenaikan tu sampai 100%. Pernah berlaku bila berlakunya kejatuhan yang mendadak, ketika itu pada tahun 2018 banyak isu-isu regulation. Jadi orang gunakan banyak fake punya news, Bitcoin akan jatuh, akan burst dan sebagainya, sampai jatuh pada 5,000 USD. Dia pernah naik sekejap. Kadang-kadang speculation ini dibawa oleh media supaya bila harga jatuh, kita beli. Yang beli nanti player-player besar yang akan beli. Jadi dia akan melibatkan speculation yang agak melampau, tetapi akhirnya kalau kita melibatkan massive, ada penerimaan, kalau adanya penerimaan yang besar-besaran, kalau kita mendengar tiba-tiba nanti akan adanya merchant yang menerima regulation, yang paling penting adalah trust. Trust ni melibatkan business punya involvement. Tadi Irfan dah cakap, vision Satoshi Nakamoto, tak tahu siapa dia, nama Jepun, mungkin bukan Jepun. Dia kata kalau boleh Bitcoin nak digunakan di seluruh lapangan kehidupan secara peer-to-peer, melibatkan business, mungkin government, individuals, melibatkan merchant, melibatkan banking ekosistem. Dah terbukti dah banyak blue chip banks dah menggunakan Bitcoin, dah terima pun. In fact di Japan, antara negara pertama Japan negara pertama yang telah membuat legal ataupun membuat telah melegalize. Betul. Tapi dia berikan tax lah. Sebab dia tak Tuan Effendi, sekejap saya nak menyampuk sebab Alalang tadi sebut pasal Satoshi Nakamoto. Kita ada dua audien yang tanya siapakah Satoshi Nakamoto. Mungkin a brief explanation on him. Dia banyak teori tentang Satoshi Nakamoto. Ada mengatakan adalah set of programmers lah yang terlibat. Mereka ni berpangkalan di USA. Sebab bila kita buat sikit research kita kaji, ada antara email terawal tu melibatkan antara tokoh-tokoh powerful lah. Mereka ni berpusat di Stanford, di USA lah. Mereka ni adalah bunch of programmers yang membuat research R&D dan mereka buat pertukaran lah. Dan dia ada banyak nama yang terlibat lah dan kita tak tahu siapa. Sangat misteri dan mungkin Irfan juga adalah sebahagian daripada sebab apa? Sebenarnya Irfan antara orang yang mengajar kita orang tentang BitTorrent. BitTorrent ni kita dah main pada BitTorrent ni, konsep dia macam saya rasa inspirasi kepada Satoshi Nakamoto. Sebab apa? Kita buat pertukaran file kan, nak ambil filing tentang video, movie kan.
Contoh dia mata mereka terlibat lah. Ya, jadi kita tak tahu siapa dia. Mungkin Irfan komen sikit. Saya nak proclaim, saya nak kata saya bukan Satoshi Nakamoto. Jadi LHDN tak perlu risau. Tak perlu datang lah, sebab saya bukan Satoshi. Sebab apa? Hampir 10%, 5% kali 10% ada token yang tak bergerak. Bukan token, ada Bitcoin yang tak bergerak ke mana-mana address yang lain. Jadi mereka menjangkakan ini simpanan reserve untuk Satoshi, orang yang mencipta sistem ni. Dan kalau 10% daripada berapa bilion dia punya market cap tu, cuba bayangkanlah dia punya token, dia punya Bitcoin yang dia ada sekarang tu. Jadi orang yang billionaire lah untuk orang yang cipta Bitcoin. Dan berbalik pada apa tadi, Satoshi ni saya rasa mereka ni sekumpulan orang yang buat projek tentang dia cuma nak test market sejauh mana dia punya idea boleh pergi. Jadi dia orang ni mungkin satu grup, mungkin dia gabungan di antara programmer, filosofer, economics semua orang, dengan transaction, cash transaction, financial semua orang. Jadi saya rasa digabungan orang-orang ini yang boleh keluarkan idea dan menggabungkan sistem-sistem dan teknologi yang ada untuk menjadikan blockchain. A group of Jadi, people lah. Pada pendapat saya, dia gabungan orang yang berlainan profesional yang menggabungkan untuk menjadikan Satoshi. Ada orang katalah salah seorangnya adalah pakar matematik yang pernah menang Nobel Prize, nama dia John Nash. So John Nash ni daripada Princeton University. Kalau pernah tengok movie Beautiful Mind. Okay. So Beautiful Mind ni dia ni ada penyakit macam bipolar, ataupun dia ada penyakit yang Alzheimer, yang ingatan tu, dia ada hallucination tu. So dia ni pernah bercakap mengenai, dan dia pernah buat dia pernah advise NASA tentang decryption lah. Dan kemudian ketika di Princeton University, Profesor John Nash ni dia pernah cakap tentang dia macam mempromosikan Bitcoin lah. So orang letak dia pun part of the team dalam team of Satoshi Nakamoto ni. So John Nash ni bertengok dalam movie A Beautiful Mind. Russell Crowe berlakon lah filem tu berkaitan dengan pakar matematik yang mengalami halusinasi, dia ada delusion, dia ada schizophrenia punya paranoid punya penyakit lah. Tapi dia pemenang Nobel Prize. Itu saya boleh kaji lah. Menarik. Ada satu komen lagi daripada Nick Muhammad Izzul Azfar. Boleh komen sikit pasal DeFi, Decentralized Finance dan Unbanked Ecosystem. Ini menarik. Siapa nak mula? Okey. Bagi saya DeFi ni salah satu dipanggil dia gabungan Decentralized Finance. So dia adalah satu solution lah kepada konsep banking. Kalau saya suka mengambil buku yang ditulis oleh Brad King dalam Banking 4.0, where dia mention tentang banking everywhere but not necessarily in bank. Maksud dia macam inilah. Isu dia macam ni. Isu dia jutaan manusia sebenarnya yang tak mampu ada account bank. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia refugees, dia orang miskin. Bank hanya berurusan dengan orang kaya ataupun orang yang mampu. Sedangkan banking system sepatutnya bersifat inclusion lah. Contoh sampai sekarang kalau kita nak daftar bank, kita kena pergi ke kaunter, betul tak? Masih lagi kebanyakannya bank kena pergi kaunter nak cap jari sebagainya. Sedangkan dalam dunia decentralized dipanggil fintech blockchain, mereka tak payah nak kena cap jari. Saya dekat Malaysia, saya boleh buka akaun fintech blockchain di US punya banking. Saya boleh gunakan, saya tak payah pergi ke kaunter, contohnya lah. So it's about decentralized finance system yang mana dia adalah satu branding, purpose dan melibatkan crypto exchange yang menyeluruh lah, melibatkan kepenggunaan semasa yang adanya adoption of cryptocurrency dan Bitcoin dan sebagainya lah. Okay, saya tambah sikit lagi. Untuk DeFi, untuk Bitcoin hanyalah satu transaction, wallet ke wallet, address ke address. Itu je tujuan Bitcoin, untuk transfer nilai nilai Bitcoin itulah. Tetapi kalau untuk Ethereum, kalau kita lihat dia punya portfolio besar, Ethereum ni macam-macam boleh buat. Saya boleh transfer token, saya boleh buat token saya sendiri, Irfan token ataupun Fendi token ataupun Al-Bukhari token. Dah ada pun. Ada Tujuan research. Tujuan research saya bagi free ya. Berapa nanti bagi tahu. Kita orang yang billionaire token sendiri. Token nama sendiri, Irfan token, tak apa. Jadi saya nak bagi tahu, saya waktu tu transaction Ethereum ni banyak dia punya banyak portfolio yang kita boleh buat daripada dia punya overlay teknologi dia tu. Betul. Dia boleh buat juga
jual benda-benda rare, benda-benda yang rare tapi digital, rare digital. Contohnya barang-barang dalam gaming ke, barang-barang cenderah hati yang rare yang tak akan sama dengan tempat lain yang mana orang tak boleh copy. Benda tu macam CryptoKitty, contohnya benda tu pun boleh dijual dalam boleh di aplikasi dia, boleh diguna dalam Ethereum. Jadi dia sediakan blockchain ni, ini blockchain Ethereum, kamu nak buat apa buatlah di atas protokol yang kita bagi. Kita bagi SDK, self development kit. Untuk DeFi, jadi mereka nak masukkan sistem banking ni. Mereka buat satu sistem banking di atas blockchain Ethereum. Oh, di atas Di Ethereum tu. mana mereka di atas Ethereum punya blockchain, mereka buat mereka punya sistem financing DeFi macam-macam lah. Dan banyak orang yang develop sistem Uniswap ataupun Atomic Swap. Atomic Swap ni contoh dia macam FPX lah, bukan FPX. Contohnya interbanking. Transfer macam blockchain blockchain ini tidak kan ada banyak beribu-ribu blockchain. Jadi blockchain ni tak interact antara satu sama lain. Jadi mereka membangunkan sistem Atomic Swap untuk buat pindahan di antara blockchain dengan satu blockchain yang lain. Jadi bila dia buat begitu, banyak DeFi punya sistem tertimbul macam dibangunkan untuk dia generate finance lah, untuk sebenarnya tak apa bagus untuk kita sebab dia banyak daripada sistem interest, sistem interest. Lending. Lending dia banyak ambil dekat interest lah sistem dia tu. Jadi sebab tu kami kurang involve, tapi kami tahu sistem dia. Banyak orang buat fast loan. Fast loan ni macam lightning loan je tu lah. Dia buat satu loan tu dibuat dalam satu transaction. Jadi dia pinjam loan ni sebanyak 1000 Ethereum bernilai dengan berapa puluh juta USD lah kan. Dia pinjam sekejap, dalam masa yang pinjam tu dia bayar balik. Dia pinjam tu untuk trade arbitraging ni untuk macam harga dekat exchange ni Ethereum $1000, harga kat exchange lain $2. $2 punya spread tu dia pinjam sekejap Ethereum orang-orang ramai fast loan, dia masuk dia jual dekat yang spread RM2 tu, dia dapat untung RM2, dia bayar balik dekat orang ramai. Dia boleh buat semua tu dalam satu transaction yang ambil masa dalam 3 minit. Dia buat satu coding yang panjang, itu dia masukkan dalam exchanger. Itu sistem DeFi tu, dia bangunkan sistem platform untuk buat macam tu. Dan ramai orang-orang yang programmer yang blockchain solidity programmer, mereka buat tu dan mereka dapat banyak untung daripada spread arbitrage tu. Sistem DeFi ni sebenarnya lebih pada nak cari duit je. Buat dia marketing. Loan lending, bayar interest. Itu. Jadi saya dengan Fit, saya secara personally memang tak banyak involve, tapi saya tahulah sistem dia. Dia antara protokol yang terkenal dia panggil Uniswap lah. So dia Uniswap. Dia banyak gunakan Ethereum tentu yang banyak trading funded, tapi isu criticism on the DeFi ni, dia ada isu berkaitan dengan banyak coding errors, hacks dan sebagainya, dan yang paling susah sekali sebab mereka ni tak compliant, non-compliant with KYC, dia tak compliant with anti-money laundering, semua tu lah. Isu ni tu menyebabkan kebanyakannya central bank tak suka dan banking pun tak suka lah. Sebab lepas tu dekat saya Malaysia, pun tak suka. Saya pun tak suka. saya tak suka sebab apa? Mereka menaikkan harga gas. Harga gas ni maksudnya untuk Ethereum, untuk transaction tu, biasanya saya pernah transact untuk Irfan Coin. Saya bagi kat student-student saya, semua buka wallet bagi transaction Irfan Coin, cost dia dalam 20 sen 10 sen ke 20 sen USD lah waktu tu. Jadi saya boleh bagi, okey nah, cuba simpan Irfan token, simpan kan. Tapi sekarang saya dah tak boleh buat sebab harga transaction tu, satu transaction dah dekat RM4. Dah dekat $2. Harga gas Ethereum ke harga gas apa? Gas Ethereum. Ethereum ni untuk transaction tu dia perlu gas. Gas tu kita boleh convert balik dalam Ethereum lah. Dia ada charge. Dia macam transaction fees lah. Masa kita guna Maps kan. Transaction fee. Tapi dah jadi mahal lah Ethereum sekarang. Sebab apa? Orang-orang yang ni lah, yang buat fast loan, yang buat DeFi, orang-orang ni yang menyemakkan sistem blockchain. Dia macam dia kata clogging. Maknanya dia yang sistem blockchain ni boleh running lah capacity tertentu ya pada setiap masa. Mereka simbah dengan semua program-program tu. Blockchain tu nak decrypt, nak encrypt, lepas tu nak verify tu lambat. Jadi bila lambat dia charge mahal. Harga untuk satu transaction sekarang dah dekat RM4 lah. Dia dah macam version baru untuk ICO yang mana adanya dulu kan banyak cryptocurrency bubble. So DeFi ni dah jadi macam ke arah situlah.
So ada orang kata DeFi platform ni macam Ponzi pun dia juga. Ada pendapat mengata begitulah. So kita kena hati-hati ya. Ada yang legit, ada yang legit, ada yang Ponzi. Ya. Cerita hati-hati ni ada orang tanya boleh tak senaraikan kripto dari geng scammer ni, tapi saya rasa kalau nak senaraikan pun panjang juga kan. Mungkin boleh bagi guideline. Okey, saya bagi guideline sikit. Saya start dulu. Bagi saya mudah saja. Apa saja saya dan Irfan kita selalu mengajar juga dari segi academic research. Kalau betul-betul nak invest, biarlah invest dengan knowledge. Biarlah invest anda sendiri yang pegang private key, yang pegang public key, yang mana sebab itulah bersama dengan Machine Academy kita menawarkan knowledge yang detail. Ambil diploma, boleh belajar secara detail, itu salah satu aspek. Kedua, tengok sini sebenarnya dalam kalau pergi dekat coin market cap, dia boleh tunjukkan nanti pertama ada 1,700 cryptocurrencies. Kedua, kita melihat kadang-kadang dekat coin market cap tu mereka akan keluar red flag. Dia akan beritahu this cryptocurrencies ada red flag dengan bank negara, central bank. So hati-hatilah. Kedua, tengok siapa founder dia. Kalau founder tak tahu muka, tak tahu siapa, tak boleh check ataupun banyak terlibat dengan MLM, dengan Ponzi, maka tu triggered kepada red flag. Dan kita merasakan, kita bukan, sebab kami sebenarnya lebih dah ke arah blockchain for tech blockchain as a service. Fintech ni okey, tetapi kita mencadangkan supaya pergi ke cryptocurrency yang top 5 dalam coin market cap. Macam kalau boleh beli fokus pada Bitcoin, fokus pada Ethereum dan sebagainya lah. Kalau kita nak cerita satu tu yang banyak, tapi yang paling penting tengok siapa founder, tengok apakah offer yang ditawarkan, apakah dia punya utility dia ke, security dia, adakah dia backed by anything of a regulatory body, itu sangat penting lah. Sebab apa kalau tidak anda akan kehilangan duit yang cukup. Bila anda hilang duit dekat dalam dunia blockchain, anda akan terus. Kalau di sebab mereka ni banyak regulation dalam kategori grey area. Bila grey area, kalau dia buat scam macam mana pun dengan penipuan menggunakan cryptocurrency, anda tak boleh nak claim balik. Bank negara ke, polis ke, dia akan hanya kata, maaf, cryptocurrency tidak terkandung di dalam regulation. Dululah. Sebab itulah bila kita pergi ke universiti, kita bertemu dengan banyak agensi government, kita menasihati government supaya legalize, supaya adanya grey area itu beralih ke arah white area dan boleh ada justifikasi undang-undang. So, tengok siapa founder dia, tengok apa dia punya scheme dia, apa yang dia offer. Kalau dah offer betul, memang boleh volatile, naik untung. Tapi kalau dia dah ada pairing lah, ada MLM, tu agak mengarut. Kalau ikutkan betul-betul, kalau dekat dunia barat, mereka tak main konsep MLM, konsep pairing lah, tak ada. Aku beli Bitcoin sebab aku beli cryptocurrency sebab apa? Sebab nampak ada tag di belakangnya. Contoh, salah satu ICO yang berjaya, nama dia pengasas Firefox. So dia buat Brave coin sebab dia ada background tag yang powerful. So orang invest dalam masa 2 jam, dia dapat collect lebih kurang 100 million USD lah untuk projek dia. Yang tu okey lah background. Kita tengok siapa founder dia. Tu saya asas je lah. Mungkin Irfan sambung. Okay, ingat saya cakap ni untuk semua penonton, ingat satu benda. Untuk invest dalam gold ke ataupun cryptocurrency, ingat satu benda ni. If you don't hold it, hold in your wallet or hold in your address, hold in your hand, you don't own it. If you not hold it, it means you don't own it. Bagi tahu. Benda ni sama, ada orang invest gold, banyak invest gold tak dapat gold pun. Dia dapat graf kan, dapat simpanan sampai dapat nombor. Itu gold lah. Jadi kalau orang yang invest gold dapat gold physical tu, okay, saya sangat sarankan. Sebab gold adalah, kita buat macam mana pun beribu-ribu tahun kita akan balik pada gold. Dan saya percaya tak lama pun kita akan balik pada gold. Bitcoin dan blockchain ni akan menjadi perantara penyimpan, macam hanya merekod data ledger saja. Dan Bitcoin dan gold tu akan menyimpan intrinsic value. Sama dengan cryptocurrency ke, mana-mana, kalau kita beli Bitcoin, kita masuk ke Bitcoin tu ke address kita ataupun ke wallet kita dan hanya kita je pegang private key, maka betul lah Bitcoin yang kita pegang tu kita punya. Kalau kita nampak je kat website, maksudnya dia bagi kita masuk dalam website, kita login, masuk website dia, kita mau nampak kita ada satu Bitcoin. Itu maksudnya kita tak pegang Bitcoin, kita hanya dapat seronok, dapat tengok. Contohnya macam e-wallet lah, e-wallet multi-level kan, nampak seronoknya duit RM50,000 tapi tak boleh buat keluar kan? Sama, konsep dia sama, cuma dia tukar daripada RM1,000 tu dia tukar pada BTC. Banyaknya 50 BTC, tapi kita check address kita tak ada. Mana address kita yang nyimpan Bitcoin tu tak ada. Dekat Block Explorer. Dia tak ada atas blockchain. Dia tak ada. Kita check dalam Block Explorer memang tak ada. Satu bila kita buat seronok sangat. Sebab banyak orang yang buat mining, cloud mining ni contoh lah, saya sebut satu dekat Thailand tu, nama apa?
Dia kata Ada dekat game kutub cloud utara. mining tu. Dia kata dekat kutub utara. dia Banyak kata. banyak yang Ah. cloud mining kan, yang dia buat kan. Kita login, kita nampak Bitcoin pun dah banyak. Sebenarnya itu bukan Bitcoin anda, itu hanya tulisan. Bitcoin ada dekat wallet anda. Wallet anda ni contoh Jax wallet, Trust Private wallet. yang ada Luno. Wallet tu blockchain wallet. Luno itu blockchain anda. Itulah tempat anda simpan ataupun anda simpan dekat Trezor ke apa kan. Trezor. Itu je. Tapi kalau dia cakap je kat website, kita login masuk, kalau kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak transfer, maksudnya something wrong. Bukan something wrong, memang tak ada lah. Bukan Bitcoin tu, bukan Bitcoin kita. Satu lah kita dengan kita dalam kelas-kelas latihan Machine Academy, kita membuat latihan-latihan pengajaran. Kita mengajar macam mana pengguna boleh tahu, check block explorer, nak identify private key. They hold their own cryptocurrency tu, ada private key sendiri lah. You hold it. Bukan, jadi kita mengajar dan kita buat crypto forensik supaya kita nak atasi scam. Dan kita nak bersama dengan government, bersama dengan industri, bersama dengan pakar-pakar berminat untuk mengkaji dan sama-sama membuat research yang lebih detail lepas inilah bersama dengan Machine Academy, insyaAllah. Okey. Ada orang tanya ni, ada banyak soalan. So mungkin tuan boleh briefkan sikit. Cik Razali Khalid ni, dia tanya, betul ke Elon CEO Doge ke meme je? Saya tak tahu, mungkin Elon Musk. Dia orang kata dia antara pengasas Dogecoin. Itu Dogecoin. sebab dia buat research kat situ. Betul ke Irfan? Elon Musk Dogecoin. Dia tak proclaim pun yang tu dia punya. Dia proclaim Tesla, Solar Wall. Sebab bila dia terlalu mainstream, menjadi macam billionaire utama di Amerika Syarikat, dia tak boleh nak melibatkan terpalit dengan cryptocurrency. Bila dia pun dah jadi orang paling kaya kat dunia. Kalau Zuckerberg pun, dia pun nak start buat Libra ni dia nak balik macam SRP lah. Bila dia start nak buat, government semua condemn dia sampai dia tak jadi buat lah sekali. Dia nak langsung buat tak buat dia stop ya. Dia nak buat, tapi saya percaya ada division di bawah dia buat, tapi dia tak announce, dia buat senyap-senyap supaya dia teknologi dia ready. Anytime dia nak umum, dia boleh umum. Tapi saya percaya ada tim dia yang buat sekarang sebab dia tengok tak boleh jadi ni, China punya market macam Alibaba semua collect kau-kau ya. Kenapa dia tak boleh buat Facebook marketplace yang trade yang jual beli guna dia punya currency? Kenapa kita harus bergantung pada Visa, Mastercard kan? Anda tak payah pergi jauh. Kalau pergi dekat Shopee ni, ada nampak konsep dia adalah coin konsep. Dia letak coin kat situ. Mungkin back end dia ada something lah kat belakang tu, tapi dia pun buat konsep coin Shopee sendiri. Cuma bila dia guna blockchain ni, dia hebat sikit lah. Transaction tu jelas, berapa banyaknya coin yang terbit. Jadi bila orang Amerika dah celek sampai tahap tu, sebab tu Mark Zuckerberg kata kita kena go pada blockchain punya sistem, bukannya macam sistem e-wallet biasa. E-wallet biasa ni contohnya macam tu lah, WeChat Pay, Dash & Go, tu semua sistem e-wallet biasa. Itu bagi digital money. Dia tak ada backup sistem. Kalau saya hack, saya boleh transfer semua duit tu ke saya boleh buat. Sebab apa? Saya dah jadi super admin. Siapa-siapa super admin pun dia boleh kacau habis semua akaun orang lain sebab dia super admin. Itu sistemnya kelemahan kalau tak ada blockchain. Kalau tak ada blockchain tu, sistem dia boleh dipecahkan. Sama ada dari segi pengkhianatan super admin ataupun boleh kena hack. Dan saya nak clear kat sini, blockchain dan juga cryptocurrency, sebenarnya cryptocurrency yang legit mestilah ada blockchain tag di belakangnya, tetapi tidak semua application blockchain akan melibatkan cryptocurrencies. So kita kena bezakan dulu dan kita kena clear. Satu, blockchain tu luas. Luas. Dan tak semua fintech juga melibatkan cryptocurrencies, dan crypto adalah fintech elemen dalam blockchain solution. So kita kena bezakan. Kita kena bezakan kat situ. Ada satu lagi soalan. Boleh saya daripada saudara Izani Khairani. Dia tanya secara briefnya Polkadot. Polkadot ni saya rasa dalam top 10 kot dalam ni. Ya. Ada kaitan dengan blockchain ke macam mana? Mungkin sesiapa yang ada analisis on this Polkadot? Polkadot ni kira newcomer. Harga dia hari tu pernah naik sampai $400. Wah. Saya nampak dia pump and dump juga ni, tapi harga dia sekarang ni dia nak masuk coin market cap, dia mesti ada block explorer. Bila ada block explorer means dia ada blockchain. Jadi kalau tak ada blockchain dia tak boleh masuk coin market cap. Maksudnya dia adalah dalam blockchain lah, dia ada blockchain. Dia dalam blockchain ekosistem, yes. Tetapi harga dia masuk tu dia lebih pada hype. Masuk tu terus $400. Semua orang masuk, $400 masuk, $300 dia naik, masuk. Lepas tu
dia punya jagung yang beli banyak-banyak tu awal-awal tu, yang dia dapat macam pre-sale, mana supply, dia dapat supply free tu, dia dump dekat exchange, dia dump dekat Binance. Bila dia dump, harga jatuh sampai $2, jatuh bawah $2, $1 yang tu. Jadi siapa yang masuk $400, $370 tu rugi lah. Sebab apa? Dia tolong tampung harga tu. Orang yang dapat dengan harga $400 tu, dia dump sampai $1. Maksudnya betul-betul jagung yang dump tu. Sekarang baru dia naik balik. Cuma kenapa Polkadot dia naik harga, sebab dia diasaskan oleh co-founder Ethereum sendiri, nama dia Dr. Gavin Wood. Walaupun Vitalik ke depan, tapi dia ada co-founder dia yang engine kat belakang tu, nama dia Dr. Gavin Wood lah. Nama dia besar lah. Dia yang buat banyak solution yang dia panggil Solidity Language. So Solidity Language, Parity, semua tu diasaskan oleh Dr. Gavin Wood lah. Jadi dia sebenarnya based on Ethereum juga. Jadi nama dia besar. So dia buat ICO pada tahun 2017, dia memang collect duit lah sampai $140 million. Kaya dia. So sampai sekarang. Tapi Irfan kata, kalau Irfan kata itu nak ke arah-arah akhirnya pump and dump juga, kita So hati-hati kita kena hati-hati hati-hati lah. Dan apa yang dia solve, apa yang Dan apa dia yang propose kat white paper, apa yang dia nak solve untuk Betul. humanity, apa dia? Jadi kalau korang tu maknanya lebih pada speculation. Betul. Kami mengajar, kalau lebih teknikal dalam kelas-kelas latihan kami, kita tunjukkan apakah dia punya dipanggil, kalau dalam dunia blockchain ni, dia punya apa tu istilah dia dalam bila dia buat protokol dia kena ada satu dipanggil the movement of the progress. Dipanggil apa nama tu? Dalam GitHub Irfan? Maknanya dia ada movement dekat dia punya development. Ada satu istilah. Kita boleh tengok kat GitHub tu, GitHub dia tu, punya development dia. contributor. Yes, contributor dia. GitHub lagi dia. Kita kena buka technical, kita tengok back end dia, dan tengok dekat GitHub tu adakah dia ada development progress. Banyak orang contribute untuk atas dia punya. Tapi kalau tak ada apa-apa, just buat nama power, dia buat announce untuk ICO, dapat duit. I see. Menarik ni perbincangan ni. Mungkin ada satu soalan last. Ni soalan ni mungkin patutnya kena tanya Mufti. Tapi dia tanya kat kita mungkin tuan-tuan ada boleh quote pandangan Mufti lah kot. Dia kena orang yang berkopiah lah macam Mufti. Saya moderator. Ada kopiah ni? Ada kopiah. Kawan saya ni Muhammad Fairul dia tanya, halal ke? Kita kena Okey, nak jawab Raffi ni. Kau jawab dulu. Aku Saya jawab dulu. nak cek kopiah jap. Okey. Saya tarik kepada orang yang nak buat fatwa terhadap halal haram satu benda yang tambah-tambahnya berkaitan dengan teknologi tinggi seperti Bitcoin ni. Dia harus faham teknologi ni berasaskan apa, datang mana nilainya itu, apa kan, nilai, adakah subahah kata orang macam ni. Kalau kebanyakan ulama, saya bukan nak ada, mereka tak betul-betul go explore terhadap teknologi sebalik itu. Dia lebih kepada nampak ni orang main-main harga, haram lah, sebab main-main harga mana boleh kan, sebab speculation. Jadi kalau betul-betul orang yang kaji seperti Syekh Yasir Hadi ni seorang yang boleh buat fatwa juga di Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat tu ada nama Syekh Yasir Hadi, dan dia betul-betul go through on Bitcoin, dan ada video dia dekat YouTube. Dia kata kenapa Bitcoin tu dihalalkan dengan syarat tidak masuk dengan sistem yang ada riba. Kalau setakat simpan dia sebagai komoditi ataupun aset kan, dan aset dia tu berteraskan nilai dia tu datang daripada algoritma, di mana algoritma itu yang menyebabkan dia tu ada harga, di mana orang tak boleh nak membuat satu lagi Bitcoin yang sama seperti dia, dan mana sistem transaction dia tu tak ada double spending. Sistem algoritma yang macam tu, yang satunya dia punya deflation system, dia punya halving system. Sistem tu, algoritma tu sangat bernilai, itu yang menyebabkan harga dia naik, sebab orang percaya dengan algoritma Bitcoin. Dia beritahu macam itulah. Sebab itulah untuk membeli Bitcoin dan menjual Bitcoin menjadi harus. Itu dia punya pernyataan. Dan Malaysia pun ada, saya rasa, apa nama, Ustaz Zaharuddin. Boleh rujuk juga. Dia bukan setakat kata halal, dia sendiri dia buat sistem, dia buat kripto punya projek pada tahun 2017 tak salah saya. Ada muka dia. Dia ada coin dia. Ada coin dia sebagai panel syariah. Macam Dato' Dr. Bakar juga, dia advisor kepada dipanggil apa tu Irfan yang dekat Singapura tu, yang gold tu, Hello Gold pun dia menggunakan Ethereum base dan banyak membicarakan. Jadi dia bergantung kepada ulama lah. Kalau ulama tu yang biasanya dulu saya pernah bertemu tau, saya pernah cakap, saya bukan na'udzubillah lah, saya istighfar juga, saya bukan nak orang kata tidak sopan. Saya pernah berdebat dengan tu, dia kata ada seorang ustaz lah kan, dia kata haram. Saya kata, ustaz, kalau ustaz dah kata haram, saya nak ustaz buka sekarang ustaz yang handphone, tunjuk saya ustaz punya wallet. Ustaz ada wallet tak?
dia pun tak pernah try, tak ada wallet, tak ada Bitcoin, lepas tu dah letak haram. Contohlah, saya pernah buat tu, macam dah melampau sangat kan daripada bangun kita. Saya tanya dia, Ustaz, kalau Ustaz nak kata haram, saya nak Ustaz ada wallet dulu. Ustaz tunjuk saya, Ustaz pernah pegang Bitcoin, pernah buat transaction, Ustaz pernah ada wallet dulu. Kalau dia pun tak pernah ada wallet, tak pernah kenal technical dekat belakang, dia letak haram dulu. Dia macam ni lah, macam pisau lah. Saya guna konsep lebih general je. Macam pisau, kalau letak kepada perompak, jadilah haram. Pisau tu jadilah pisau tu jadi salah lah guna pisau tu. Kalau pisau tu bagi dekat isteri kita, bagi dekat Mr. Bohori buat potong sayur, alah dia adalah tools. Betul. So kalau Bitcoin digunakan untuk money laundering, speculation, maka kalau saya kata boleh jadi haram. Kalau Bitcoin tu digunakan untuk storing, simpan, teknologi yang ada untung dan rugi, dia samalah macam kita beli saham. Kan? Of course lah ada banyak definition. Jadi ulama ada banyak pendapat. Kita sebagai orang awam, maka kita ada setengah knowledge, kita pilihlah yang terbaik berdasarkan ulama-ulama yang dah tuahkan dalil, fatwa. Tapi yang tuan-tuan bagi tahu tadi adalah tentang Bitcoin, betul tak? Dan cryptocurrency ni ada banyak. Banyak. Itu satu kena ada. Buat research lah, betul. Betul. Kadang-kadang Jadi bagi pendapat saya, ada yang untuk gunakan kripto dia untuk menyelesaikan masalah hiburan, macam untuk pornografi ada. Pornografi untuk cryptocurrency. Dah jadi haram lah kriptografi tu sebab dia gunakan untuk belakang ni untuk contoh. Dan saya nak bagi tahu untuk gambling, cryptocurrency untuk gambling. Jadi haram lah. Untuk gambling tu tak salah saya Tron, TRX. Tron bukan setakat gambling tau. Untuk langgan satu website Lucah pun boleh pakai dia punya bahaya. Jadi dia dah buka satu ekosistem, nak tengok berapa minit, charge dia berapa. Guna sekejap, tapi kalau promote kat kawan pun tengok, dia dapat balik reward dalam Tron wallet. Jadi benda-benda macam tu, di mana dia monetize sistem guna Tron untuk laman Lucah. Jadi benda tu tak payah tunggu ustaz lah kot kan. Betul. Jadi saya nak beritahu saya pengalaman saya dalam trading. Pengalaman saya lah. Kalau kita masuk sebagai macam orang kata nak beli ni untuk trade. Okay. Kalau trade kita tak tahu apa langsung tentang satu benda yang kita nak beli tu. Kan? Kita dengan harapan kita masuk ni, orang kata nak naik, kita masuk main beli je. Itu boleh kata macam kita gamble. Betul tak? Secara logik kita tak tahu apa pun tentang benda yang kita nak beli. Orang kata nak naik. Tak apalah, kita letak je lah berapa banyak duit kita ada kat situ. Lebih tu jatuh, kita rugi. Bahkan maksudnya kat situ ada unsur macam pertaruhan. Kalau dia kaji, okay, aku percaya dengan sistem Bitcoin ni, aku percaya harga dia akan naik sebab pengguna dia makin ramai. Dia buat research dah ni. Kan? Pengguna makin ramai. Itu kerajaan pun banyak yang dah macam Luno dah dibenarkan beroperasi. Banyak yang company boleh jual beli, masuk account bank. Mana sistem dia tu macam dah convenient. Dan market masa depan pun ada. Aku percaya Bitcoin ni akan harga dia akan naik nanti. Jadi dia beli sebagai aset, tak ada masalah. Sebab dia dah kaji. Kalau ada yang setengah-setengah coin-coin yang alternatif tu yang tak tahu apa, tiba-tiba orang kata nak naik ni kan, kalau beli tu saya rasa lebih macam kita bertaruh dengan harapan naik. Itu terbuka kepada sedangkan Irfan sendiri pun tahun 2009, maknanya dia buat research selama 6 tahun kan, 2015 baru buat invest. Kami juga mengambil masa untuk buat invest lah, untuk buat research. Jadi apatah lagi ketuan-tuan yang ajar atas kawan dan invest atas knowledge disebabkan FOMO. So kita elakkan lah. Tapi saya nak ambil ni lah, nak clear balik, saya ni bukan orang yang boleh letak halal haram. Tapi saya banyak guna reasoning sendiri dan saya ambil lah imam banyak Yasir Khadi tu dah, sebab dia dah buat kajian teliti, go through all the blockchain. Jadi saya rasa saya selamat kot guna dia punya dalil dia. Boleh dalil. Dan saya menasihatkan juga mereka yang invest kepada Bitcoin, inilah masa terbaik sebab harga tengah jatuh. Tetapi ingat, don't put all investment in one basket. Maksud dia sekarang ni, invest kalau kepada Bitcoin, invest kepada yang anda mampu untuk tanggung rugi lah. Satu. Kedua, jangan letak semua benda dalam satu basket. Kami juga memberi kami buat satu orang kata advice. Kalau boleh beli sikit-sikit, macam kecil-kecil setiap hari, beli sikit-sikit. Jadi kalau rugi tu volatile pun kita tak rugi. Sebab kita invest sikit-sikit. Jadi kita tahu harga yang bulan ni, minggu depan. Jadi kita invest sikit-sikit dan kita tengok jatuh dah bangun dan kita kaji dia punya trending. Jangan boleh ketika harga tengah naik, tengok pertukaran harga. Kalau klik je dekat research dekat crypto coin market cap, anda akan nampak dia punya trending dia tu. Dan kita tahu ni tengah jatuh. Dia akan naik balik dalam 3 bulan. Kami sebab ada pengalaman dah lama. Maksudnya dah bertahun-tahun. Jadi kami tahu kat mana waktu kami nak beli.
kat mana. Dan kita pun boleh bukan atas duit kita yang boleh merugi kita rugi, kita atas investment yang dah untung pun, ataupun kita tahu kita tak risiko kita dah ambil, kita calculated risk, kita kena ada calculated risk untuk invest dalam Bitcoin. Dan menjawab soalan topik hari ini, ya, ini adalah masa terbaik kerana harga terjatuh dan kita menyangkakan dia boleh naik sampai, saya menyangkakan naik sampai lebih 60,000 USD lah hujung tahun ni. Sebab apa? Kami dalam dunia blockchain, Bitcoin, cryptocurrency, kita melihat trend ni semasa begini tau. Kalau berlakunya kejatuhan ekonomi, recession, depreciation and also deflation, memang akan ada sinar dan hikmah kepada mereka dalam dunia Bitcoin. Sebab kalau ekonomi konvensional jatuh dengan COVID lah apalah, tahun 2010 jatuh, naik Bitcoin. Kemudian naik lagi tahun 2020 ni jatuh. Biasanya akan satu sinar harapan hikmah kepada, tapi perlu ingat saya tidak menasihat saya profesional. Jangan ambil, saya disclaimer, saya tidak bertanggungjawab atas investment anda kerana kami sendiri tidak akan invest, kami tidak akan invest untuk orang. Kami akan invest duit kami sendiri sebab kami tak boleh, sebab benda ni risiko, high risk. Nanti kamu berlaku kan, dia volatile. Itu nasihat kami lah kepada mereka yang ingin invest. Dan betul lah, sekarang adalah masa yang terbaik untuk invest kalau harga tengah jatuh. Betul Irfan? Harga tengah jatuh Irfan kan? Irfan ikut. Saya kata lantai dia dalam 20,000 ke 25,000 USD. Kalau 25,000 USD dia cecah 20,000. Saya dah set dah dalam saya punya trading tu. Sistem Cecah 25,000 lah, automatic beli. Automatic beli. Okey, lepas ni saya set. Saya set je. Kalau jatuh, kalau terbeli, alhamdulillah. Kalau betul. tak, itu apalah, duit saya tetap ada ringgit tu. Duit saya tetap dalam ringgit. Bila dalam dia itu automatic beli. Dalam sistem mungkin Ifah boleh bagi contoh lah antara sistem yang kita boleh guna. Contohnya yang reputable, mereka dah ada satu set, automatic set. Harga down kita beli, harga tinggi kita hold dulu, macam itulah. So kita kena tahulah sistem yang menawarkan platform yang macam tu. Mungkin Ifah bagi contoh lah Yang ada orang tanya. Ada orang tanya, minta maaf. Ada orang tanya, Faris Zakwan tanya top 5 altcoin pilihan Irfan. Menarik tu. Okay, saya banyak trade guna Binance. Bila saya banyak guna trade Binance, saya perlukan Binance tu untuk bayar transaction fee untuk di antara token-token yang saya jual beli tu. Jadi coin Binance tu bagi saya memang macam diutilize untuk guna dia punya sistem transaction, sistem dia punya exchange system. Jadi saya terpaksa pakai Binance tu untuk menjual beli kripto saya. Jadi bagi saya benda tu bila ada utilization, ada kegunaan dia, benda tu sampai bila pun akan ada nilai. Dan Binance pun adalah exchange yang paling besar. Jadi bagi saya, selain pada Bitcoin dan Ethereum, Binance adalah satu benda yang macam penghidup pada sistem kripto semua ni. Sebab Binance dia ada listing sebanyak hampir dekat 400 lah. Kan? Semuanya yang dia listing tu semua yang bukan token-token yang dah macam dah ditapis oleh profesional. Jadi saya rasa Binance okay. Dan juga saya ada hold juga macam Dash. Sebab Dash ni dia guna algoritma macam Bitcoin. Sebab dah lama. Jadi antara benda yang saya pegang. Dan dulu saya banyak pegang Monero, tapi Monero dah nampak macam kurang perform. Jadi saya jual balik Monero saya untuk convert pada Bitcoin. Kalau balik pada tadi berapa? Bitcoin, Ethereum, Binance, Dash. Satu lagi apa yang saya simpan lah? Cardano. Boleh lah, sebab Cardano ni pun ada vision. Dia nak buat macam Ethereum, tapi kita tak betul-betul nampak true potential lagi. Tapi dia punya white paper tu jangan cakap lah, hebat lah. Dia macam Ethereum killer lah dia nak buat. Sebab yang bangunkan Cardano ni pun orang Ethereum juga. Tapi buat masa ni kita tak nampak lagi dia punya true potential. Tapi tak apalah, saya simpan sikit. Baik. Saya follow Irfan saja. Senang. Saya follow dia, lepas tu saya tambah lagi tu lah Fazlik Coin. Fazlik Coin bagi saya address saya boleh hantar, tapi buat masa ni harga gas terlalu tinggi. Tunggu gas lah. Irfan juga ada coin. Saya simpan banyak berjuta coin dia sebab kita buat untuk research. Nanti kalau kami akan ajar lah macam mana coin tu dibuat dan sebagainya lah. Tapi saya satu lagi saya rasa mungkin yang saya minat juga, saya ada investigate Stellar. Sebab dia punya tag itu transaction dia laju. Dia antara yang the fastest lah transaction dia. Itu antara yang saya tengok. Dan dia stable, dia top 10. Sampai dah bertahun-tahun dah, dia masih lagi top 10 lah. Tapi antara yang saya minat lah. Yang lain saya follow Irfan lah. Baik. Saya pun kena follow Irfan ni. Okey, saya rasa sebab sesi kita ni patutnya dalam bukan 45 minit dah drag sebab banyak sangat. Saya rasa menarik, banyak benda kita nak cerita sebenarnya. Ramai juga yang bersama kita lebih kurang 45 orang ni. Tapi tak mengapa, mungkin kita akan buat beberapa slot lagi. Ini bukan cerita pasal Bitcoin, next mungkin akan cerita sebab tuan-tuan adalah expert on the blockchain
kriptografi semua. Kita akan buka lagi slot mungkin minggu depan kita buat lagi satu slot Boleh. sesi live. Betul. Pasal blockchain pula, cerita macam mana. Mungkin hari ni Tuan Effendi mungkin boleh bagi input sikit. Itu ada cerita dekat ada jumpa menteri hari ni Hari ni saya buat presentation kepada Timbalan Menteri Pertanian dan juga Mafi lah, Pertanian dan juga Food Industry. So beliau sangat berminat untuk jadi champion kepada halal blockchain supply chain lah, yang mana kita nak mengatasi masalah halal sekarang ni kan, isu daging. So insya-Allah lah kita akan announce masa terdekat ini yang the first in Malaysia, yang mana akan melibatkan ekosistem industri, yang mana akan dimulakan oleh Malakat Mall. Dan insya-Allah lah Machine Academy akan terlibat untuk pengajaran, promosi dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah Timbalan Menteri Datuk Cik Lah sangat berminat. Dia pun dia akan announce bersama dengan kami mengenai halal blockchain ekosistem, mana kita akan keluarkan satu bentuk recognition. Dan kita tak nak tunggu government ke apa ke, kita buat dulu berdasarkan ekosistem dia adalah untuk label kepada daging-daging yang telah dikeluarkan. Selama ni banyak daging palsu, kangaroo punya daging kita dah makan. So dia satu fardu kifayah kepada umat Islam dan digunakan nanti untuk halal blockchain. Tak apa, saya hold sedikit. Nanti kita akan bincang lebih detail lah di atas kertas. Jadi tengah-tengah PKP ni kan tumbuh hari. Jadi orang tak tahu ke mana, baik kita tambahkan dengan nilai ilmu lah. Betul. Dan please follow Academy Machine ikut semuanya, ikut Machine Academy, yang mana kita akan update banyak informasi terbaru lah tentang blockchain, terutamanya diploma in blockchain yang pertama di Malaysia yang mendapat certification by Universiti Malaysia Faham, UMP. Universiti tersohor di Malaysia berkaitan dengan kerjasama kita lah, Machine Academy, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Irfan dengan Tuan Effendi. Lepas ni kita akan buat lagi sesi bersama mereka berdua ni, sangat menarik saya rasa sesi ni. Betul. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, mereka juga adalah tenaga pengajar untuk diploma blockchain, diploma professional blockchain engineering, yang mana kita akan kerjasama dengan UMP. Kita akan start mungkin hujung Januari ataupun awal Februari, insya-Allah. Jadi boleh siapa-siapa yang ada kelapangan masa ataupun berminat untuk tahu lebih lanjut tentang blockchain, boleh mendaftar dekat dalam crawler di bawah ni. Dia adalah diploma blockchain yang pertama di Malaysia, yang mana dihostkan oleh IPTA di Malaysia. Okey, itu saja untuk kami. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang live bersama kami. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.